kita start. Kena jaga diri kan. Okey. Takut kena compound 10,000. Nah. Okey. Jadi soalan nombor 1 ni meh kita jawab sama-sama, cikgu pilih seorang. Siapa nak start dulu? Kita start Azim lah. Azim start dulu. Macam mana kita nak jawab soalan ni? First kali kamu beritahu cikgu apa yang kamu dapat sebagai jawapan. Apa halaju yang kamu dapat? Apa halaju yang kamu dapat? Jawapan dia cikgu. Jawapan dah. Siapa dah kira dah? Dapat 4.47. 4.47 betul. Siapa dapat 4.47 betul. Mr. Pesaat. Azim betul tak? Betul tak Azim? Mana dia? Hilang dah. Pergi jemur kain juga. Ada ke tak ada Azim? Tak ada. Tak apa. Orang yang betul tu Danny Iman lah. Danny Iman boleh tolong cikgu. Macam mana kamu jawab soalan ni? Kita buat apa? Cari tenaga keupayaan graviti. Formula dia MGH kan? Betul. Kita ada tenaga keupayaan graviti EU ke EP ya. Kita boleh hubung mana-mana lah nah. Kata ni MGH. Lepas tu kita ada formula apa? Tenaga kinetik kan? Tenaga kinetik. Okay. Ingatlah formula. Alright. Jadi tak apa exam dibagi. Tapi kamu kena cam dia punya simbol-simbol dia. Okay. Jadi dia nak halaju waktu point Y kan? Jadi kita kena buat equation yang melibatkan keabadian tenaga lah. Betul? Yang pakai prinsip keabadian tenaga. Apa equation yang kamu guna Danny Iman? Tenaga keupayaan graviti X tolak dengan tenaga keupayaan graviti Y. Sama dengan jawapan dia sama dengan tenaga kinetik pada point Y itu kan? Okey betul. Kejap. Aista. Tutup mic dah Aista. Aista nak jerit tutup mic lah. Okey. Mari kita sambung. Okey, kat mana cikgu lupa dah. Ini Aista punya. Okey, jadi kita ada prinsip keabadian tenaga nah. Ingat nah. Prinsip keabadian tenaga. Apa yang dikata dalam prinsip keabadian tenaga tu? Tenaga awal sama dengan tenaga akhir. Tenaga awal akan sama dengan tenaga akhir. Jadi sebab dia dalam keadaan rehat pada waktu X ni, tenaga yang dia ada adalah tenaga keupayaan graviti kan. Tapi kat point Y ni dia ada tenaga apa? Yang ni. Yang ni kita kena point akhir kita lah sebab kita nak cari point Y kan. Dia ada dua bentuk tenaga, betul tak? Dia ada tenaga keupayaan graviti dan dia ada tenaga kinetik. Dua-dua. Sebab dia masih ada lagi H. H tu 1.5. Lepas tu dia ada kelajuan kat sini kan. Masa ni dia tengah bergerak dengan halaju kan. Jadi dia ada tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. Jadi kalau kita tulis equation kita, awal sama dengan akhir boleh. Tenaga awal dengan tenaga akhir. Tenaga akhir. Awal dia hanya ada tenaga apa? Tenaga keupayaan. Kat sini sebab daripada keadaan rehat kan. Jadi dia hanya ada tenaga keupayaan graviti. Boleh? MGH kamu. Lepas tu kat sini kita ada dua. Betul? Kita ada MGH dan kita ada tengah MV kuasa 2. Sebab tadi cikgu cerita lah kan. Sebab dia ada ketinggian dan masa tu dia tengah bergerak dengan halaju. Sebahagian daripada tenaga awal dia dah tukar jadi tenaga kinetik kan. Jadi macam yang Danny Iman kata, kita nak dapat tenaga kinetik, kita kena baling MGH yang 1.5 tu pergi ke kiri kan. Betul, ke sebelah kan. Jadi MGH awal kita isi dia dengan nombor apa? Nombor apa? 2. M sama dengan 2. Betul ni M dia. Isim 2. Lepas tu? G10. G10. H? H2.5. 2.5. Tolak dengan MGH kedua ni kan. Jadi cikgu label ni 1 ni 2. Yang ni waktu ketinggian dia 1.5 kan. Jadi kat sini 2. Ini 1 point 10. Yang ni 1.5. Okey. Sama dengan tenaga kinetik. Tenaga kinetik sekarang ni
Sekarang ni nak cari hal laju kan. Jadi kita nak cari V ni lah. Jadi kita isi M dulu lah. Setengah darab dengan 2 darab 10. dengan kuasa 2. Mana ada 10 sini? 2. Okey, kalau kamu perhatikan kiri kanan ada jisim. Betul tak ada jisim? Ada kan? Cuma ada M kan? Jadi kalau dia tak bagi jisim pun kita boleh jawab lagi soalan ni kan? Sebab jisim ni kita boleh cancel. Sebab kiri dan kanan semua ada M kan? Jadi kita boleh potong M ni sebenarnya. Jadi dia still akan bagi kita jawapan yang betul. Walaupun kita tak ada jisim. Sebab ada soalan dia tak bagi kamu jisim kan? Sebab ni lah. Sebab equation MGH dengan MV squared ni dua-dua ada M. Jadi kalau kiri kanan tu semua ada sebutan yang sama, kita boleh bahagi hilangkan sebutan tu. Jadi kalau tak ada M pun kita still boleh dapat jawapan. Lena? Alright. Mari kita habiskan soalan ni. 10 darab dengan 2.5 dapat 25. 25. Lepas tu 10 darab dengan 1.5 dapat 15 kan. Belah sini ada setengah V kuasa 2. Jadi kita selesaikan dia 25 tolak 15 dapat apa? 10 lah. Dapat 10. Dapat 10. Lepas tu 10 darab dengan 2. Cikgu rekod tak ni? Ya, cikgu rekod. 10. Okay. Sorry. Okay, 10. Lepas tu pindah ni 1/2 pindah sana jadi darab 2 nah. Sebab 2 ni kat bawah nah. Jadi dia jadi V kuasa 2 sama dengan 20. Jadi kita cari macam mana kalau kuasa 2 pindah dia jadi apa? Jadi punca kuasa. Jadi punca 20. Dapat apa tu? 4.47. 4.47 meter per saat. Ingat lah, kita nak jawapan dalam perpuluhan, kita ambil 2 tempat perpuluhan lah paling kurang. Alright. Jadi Satu kali. tak boleh. Tak apa sesuai 2. Boleh 2. Lepas ni ambil 2 Jaris. Tapi kalau kamu dah dapat dekat situ betul ya. Tapi selepas ni kamu ambil 2 tempat perpuluhan. Alright. Mana Azim tadi hilang? Hilang ke? Memang hilang lah dia. Okay, tak apa. Kita pergi question kedua. Kita Mujahid. Kamu buat tak soalan nombor 2 tu? Mujahid? Ni sama masuk dah. Mujahid? Cikgu tak larat nak panggil lah 3 kali dah. Hai. Ashta? Ashta? Tengah tu lagi. Tengah sidai baju tu. Dah sidai ke belum? Tengah. Tu bawa PC keluar Tahu. Tak boleh ke sidai sat lagi lepas kelas. Tak boleh lah. Lambat ingat dah. Okey. Jaris lah. Jaris. Saya. Baik lah. Okey, nombor 2 ni cikgu baca soalan tu. Sebiji bola bergerak di sepanjang permukaan. Di sepanjang. Mujahid tak buat. Baguslah. Okey. Di sebiji bola bergerak di sepanjang permukaan mengkumpul yang licin dengan halaju 6 meter per saat. Jadi yang ni dia ada halaju awal kan? Ya, V dah. Itu maknanya dia ada tenaga kinetik awal lah. Okey. Bola itu kemudian dia bergerak naik ke atas satu satah condong licin. Lepas tu ketinggian satah condong itu adalah 1.5. Berapakah halaju bola itu di titik B? Jadi dia tanya kamu halaju di titik B. Okey, bagi tahu cikgu dulu Jaris, berapa kamu dapat jawapan dia? Jawapan saya 2.45. Okey, betul. Orang lain betul tak? 2.45 jawapan dia. Lain kali ingat lah cikgu buka Google Classroom. Cikgu pesan lah. Okey. Kenapa dia ni main ingat elok Jaris ingat elok Okey. Okey, jadi jawapan ni 2.45. Jaris, beritahu cikgu macam mana kamu jawab soalan ni. Betul, saya guna formula tenaga kinetik. Jadi kita ada sama macam tadi kan, kita ada tenaga awal dan kita ada tenaga akhir kan, betul? Betul? Ya. Jadi awal dia ada tenaga apa? Tenaga laju. Bukan tenaga laju. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Jadi awal dia ada tenaga kinetik, betul? Dengan halaju 6 meter per saat ni. Yang ni yang awal lah kan. Jadi setengah MV kuasa 2. Akhir dia ada apa? Dia tenaga keupayaan graviti. Dia ada tenaga kinetik tak kat sini?
Ada ke tak ada? Ada. Ada. Sebab apa? Sebab Sebab apa? saya nak tahu macam mana. Sebab dia tak pegun. Dia ada hal lagi. Dia tak pegun juga. Nah, jadi kalau dia ada bergerak, dia ada tenaga kinetik lah. Nah, okey. Jadi akhir dia ada dua tenaga. Tengah kuasa 2 dan MGH. Okey, jadi yang awal ni kita nak masuk apa? Nilai apa bagi tahu cikgu? V dia. V dia. Jadi M dia ada tak diberi? Tak ada. Jadi kita buat apa? Darab. Darab? Darab dengan saya buat 1/2 kali 6/2. Itu darab. Darab dengan M tu. M tak ada kan? Aha. Jadi nampak tak tiap-tiap orang ada M? Tadi cikgu cakap apa? Kalau tiap-tiap orang ada M, kita boleh buat sini. Potong-potong. kita potong dulu sebab apa? Tak ada pun tak apa maksudnya. Boleh jawab. Bukan soalan ni tak lengkap. Okey, jadi sini kita isi V dia berapa? 6. 6. Okey, 6 kuasa 2. Ingat lah. Jadi kadang-kadang exam ni kamu tak kuasa 2. Alright. G kita berapa? G tak ada. G kita 10. Silap. G tak ada. Okey. G 10. Ingat yang tadi. H kita 1.5. 1.5. Okey, betul. Yang ni akhir lah, maknanya dia dah kat kedudukan sini lah. Jadi kita punya V ni kita nak cari, betul yang hujung ni kan? Jadi setengah darab dengan V kuasa 2. Alright, jadi kita pindahkan dia. Setengah darab 6 kuasa 2 ni dapat apa? 18. 18. Okey, 18 tolak berapa tu? 18 tolak 15. Okey, betul. Sama dengan setengah V kuasa 2 kan? Okey, jadi 18 tolak 15 ni berapa? 3. 3 apa jadi bila setengah pindah? Tengah pindah masuk kuasa 2 mak. Pindah setengah lu jadi apa? 3 tu jadi apa kat 3? 6. 6. Okey, 6 sama dengan V kuasa 2. V sama dengan punca Kuasa 6. 6. Okey, jadi V sama dengan punca 6. Jadi apa jawapan V tu? 2.45 ms. 2.45. ms negatif 1. 1. Tulis unit lah. Kalau tidak cikgu tolak 1 lah. Okey, betul. Pandai. Okey, soalan nombor 2 dah jawab. Soalan nombor 3. Sama jawab lah. Jawab soalan. Jawab. Apa jawapan kamu untuk soalan nombor 3 ni? 20 meter. 20 meter. Okey, betul. Wow. Pandai. Okey, 20 meter. Jadi jawapan dia 20 meter. Kita tengok soalan ni. Soalan ni dia ada maklumat tersirat. Betul tak? Dia punya apa? Yang tersirat. Ada apa yang tersirat? Tak ada sangat kot. Jadi kita yang ni sebab kita tak pakai pecutan kan. Kalau kita pakai pecutan, kita tahulah bola ni kalau kita baling dia akan nyah pecut dengan pecutan graviti. Betul? Boleh lah? Yeah. Okay. Jadi kita, macam mana kamu solve soalan ni? Macam mana kita nak equation dia? Cari hal laju awal lah. Awal kita ada apa? Cari daya kinetik awal. Tenaga kinetik awal. Masa dia baling ke atas tu kita anggapkan dia ada tenaga kinetik sahaja kan? Betul? Ya. Jadi awal dia ada tenaga kinetik. Apa formula tenaga kinetik kamu? 1/2 mv kuasa 2. Okey, 1/2 mv kuasa 2. Lepas tu akhir dia ada apa? Akhir ada tenaga graviti. Okey, akhir dia ada tenaga graviti. Macam mana kamu tahu dia dah tak ada tenaga kinetik? Sebab dia stop. Dia akan berhenti sebab dia akan nyah pecut kan? Jadi sebelum dia tukar arah tu, untuk pengetahuan semua orang lah, masa dia kat maximum point tu sebelum tukar arah mesti berhenti seketika. Boleh? Jadi waktu tu kita punya ketinggian adalah maksimum. Kamu kena ingat lah, ini tersirat lah tu yang cik kata tu lah. Okey, jadi setengah mv kuasa 2 adalah sama dengan mgh. Dia ada bagi kamu m tak? M tak ada. Tak, jadi kita boleh buang tak apa kan? Jadi kita buang kiri dan kanan. Jadi setengah V kuasa 2. V ganti dengan apa? Bunyi pula info dia. Setengah ganti dengan apa? Sama, teruskan. 1/2 M darab 20 kuasa 2. Potong M tu. Bagi semua dengan M. 20 kuasa 2. 20 kuasa 2. Okey, lepas tu belah kanan ada apa? 10 darab H. H dia yang kita nak cari. Okey,
Apa dapat ni setengah darab 20 kuasa 2? 200 ya? 200. 200 kan? 20 kuasa 2, 400 kan? 400 bagi 2, dapat 200. 200 lepas tu pindah 10 ni dia jadi apa? 20. Jadi 20 lah, dapatlah jawapan 20. 20 apa? 20 meter. Meter. 20 meter. Mesti bubuh. Mesti bubuh. Kalau cikgu tanya 20 apa tu maknanya tak sebut unit je lah. Okey, 20 meter. Ini tak apa, dia memang nombor bulat. 20 saja boleh, 20.0 pun boleh tulis lah. Alright, jadi nombor 4 ni senang saja. Cikgu bagi kat siapa je? Siapa boleh jawab? Siapa? Siapa ada mic? Jaris lah. Jaris lah. Boleh Jaris? Tak payah. Jaris dah kan? Kita bagi online lah. Okay, dah. Dah kan? Okay. Lupa. Tak buat. Siapa lagi? Siapa? Ku Hafiz. Ku Hafiz ada mic sekarang? Ada. Ada. Okay. Jadi yang ni soalan dia simple saja. Tak payah kira apa. Nyatakan bentuk tenaga. Kalau kita kena nyatakan bentuk tenaga, kita kena tengok keadaan dia kat mana kat bandul ni. Kita beritahu lah tenaga apa yang ada. Boleh? Jadi kat kedudukan P tu dia ada tenaga apa? Tenaga keupayaan kan? Tenaga keupayaan graviti. Waktu P ni dekat ketinggian maksimum kan? Maksudnya dia ada tenaga kinetik kat waktu tu? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Habis dah. Sebab apa habis dah? Sebab apa? Sebab dah mencapai ketinggian dia. Dia dah sampai ketinggian maksimum, maknanya dia nak patah balik dah kan? Waktu tu tenaga kinetik dia dah habis. Jadi kat sini dia hanya ada tenaga keupayaan graviti nah. Jadi ingatlah kalau tulis tenaga keupayaan, mesti tulis tenaga keupayaan tu graviti kat ujung tu. Kalau tak tulis, salah. Okay, kat Q dia ada apa? Yang ni point dia yang paling rendah, betul tak? Jadi tenaga keupayaan tadi dah tukar jadi tenaga apa? Kinetik. Tenaga kinetik. Jadi kat sini tenaga kinetik dia maksimum. Kalau tenaga kinetik dia maksimum kat situ, kamu rasa hal laju dia macam mana? Kat mana dia paling laju kat kamu punya bandul ni? Kat mana dia paling laju? S. Mana? Kat mana dia paling laju? Paling laju. Total. Kat Q lah. Kat Q. Kat Q lah. Tenaga kinetik dia masa tu maksimum. Dia tak ada tenaga keupayaan kat situ kan? Sebab ketinggian dia minimum pada point tu nah. Jadi tenaga kinetik dia maksimum. Jadi kita tulis tenaga kinetik, dia tanya kita tenaga. Kat R ada apa? R tenaga kinetik ke? Dia ada tenaga keupayaan tak kat R? Belum. Kenapa belum? Dia dah ada ketinggian tak? Ini minimum. Ini ada H tak? Ada. Ada. Jadi maknanya dia ada dua tenaga kat R. Dia ada tenaga Okay. tenaga kinetik dan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti. Dia ada dua-dua nah. Jadi boleh jadi dia ada lebih daripada satu tenaga pada satu masa. Kamu tengoklah kalau dia ada H dan dia ada hal laju, dia ada dua-dua lah. Okay. Jadi dia ada dua-dua. Siapa tak buat tu DC kan? Okay, S lah sekali S. S dia ada tenaga apa? S tenaga keupayaan. Sama dengan P kan, dia ada tenaga keupayaan graviti saja sebab dia dah kat maximum height. Dia akan berhenti seketika kat situ kan. Jadi tenaga keupayaan graviti. Boleh nah. Jadi tu je jawapan dia. Jadi dia paling laju pada kedudukan Q dan dia berhenti seketika pada waktu P dengan S ni nah. Jadi tenaga maksimum tenaga keupayaan graviti dia kat P dengan S, maksimum tenaga kinetik dia di Q. Alright, jadi itu bandul. Soalan nombor 8 ni. Yang ni agak susah ke? Tak ke? Dia ada sebut kat kamu dia punya. Ada. Jadi ni ada benda baru sikit untuk kamu. Dia ada sedikit tenaga yang dia kata yang digunakan untuk mengatasi geseran. Boleh? Jadi biasa tak kamu naik slide? Apa jadi? Bergeser lepas tu jadi panas kan? Betul? Jadi maksudnya sebahagian daripada tenaga kita tu digunakan untuk mengatasi geseran. Boleh? Jadi kalau satu permukaan ni dia mesti ada daya geseran lah. Bila kita nak mula bergerak, kita perlu mengatasi daya geseran tu. Jadi bila kita mengatasi daya geseran tu pun kita lakukan satu
kerja. Jadi kamu ingat tak konsep kerja dengan tenaga tu macam mana? Tenaga tu keupayaan melakukan kerja kan. Jadi bila kita dah buat kerja tu sebenarnya kita tukarkan daripada satu bentuk tenaga kepada satu bentuk tenaga yang lain. Jadi kalau dia punya cerita tu simple, macam cerita yang kita punya yang ke atas soalan yang first kali tu, dia hanya nampak tenaga yang utama. Betul? Contohnya macam sekarang ni kalau kata kamu guna ilmu yang sebelum ni, kamu akan kata tenaga keupayaan graviti pada poin 2.5 tu akan tukar sepenuh jadi tenaga kinetik. Betul? Tapi kalau kita ambil kira benda-benda lain, macam dia ada daya geseran, jadi dia kena guna sebahagian daripada tenaga tu untuk mengatasi daya geseran tu. Boleh nah? Jadi maknanya bukan semua tenaga tu convert jadi tenaga kinetik. Kalau kita ambil kira faktor-faktor lain, dia akan tukar jadi tenaga-tenaga lain sekali dan dia mungkin akan ada loss lah. Boleh? Jadi tenaga yang digunakan untuk mengatasi geseran tu sebenarnya dia akan tukar jadi tenaga haba lah. Jadi ada kehilangan. Dia bukan kerja yang tenaga yang kita panggil tenaga yang terbazir. Boleh nah? Okey. Jadi sekarang ni cikgu baca soalan ni dulu. Okey. Lepas tu cikgu kamu dah try jawab dah kan? Sekejap lagi cikgu bagi tahu kamu jawapan dulu. Jadi seorang budak lelaki berjisim 30 kg sedang duduk di atas puncak satu papan gelongsor condong pada ketinggian 2.5 meter dari tanah. Apabila budak lelaki itu menggelongsor menuruni papan gelongsor, kerja yang dilakukan untuk mengatasi geseran adalah 510 Joule. Berapakah halaju pelajar itu terus sebelum sampai ke tanah? Maknanya dia tanya kamu kat poin ni lah waktu H sudah kosong. Jadi kalau before kamu akan buat equation setengah MV kuasa 2 MGH sama dengan setengah MV kuasa 2 kan? Betul? Jadi sekarang ni kita tengok pula awal akhir kita ada apa. Okey, awal kita ada tenaga apa? Tenaga apa ada awal-awal? Keupayaan graviti. Yes, kita ada tenaga keupayaan graviti yang sebab dia pegun pada kedudukan 2.5 meter tu kan. Di awal kita ada tenaga keupayaan graviti. Tapi akhir ni, maknanya tenaga keupayaan graviti yang kita ada tadi dia tukar jadi dua benda. Boleh? Dia buat dua kerja. Satu kerja untuk menggerakkan objek tu daripada rehat kepada halaju akhir dia kan. Yang tu satu kerja. Satu lagi kerja untuk mengatasi gaya geseran dia. Boleh nak? Jadi kerja pertama tu adalah tenaga kinetik kamu. Boleh? Kerja bertukar jadi tenaga kinetik. Satu lagi kerja tu adalah kerja untuk mengatasi geseran tu 510 Joule. Jadi ada dua benda kat ujung ni. Ada setengah MV kuasa 2, ada tenaga kinetik. Jadi ini yang menyebabkan objek kamu tu bergerak daripada halaju ni kepada halaju ni. Okay. Dan dia ada tenaga untuk mengatasi daya geseran. Boleh kerja gitulah kita kata. Jadi kerja tenaga keupayaan graviti ni kita boleh panggil kalau kata kita panjat tangga, tenaga untuk mengatasi daya graviti. Yang tu MGH. Boleh? Tenaga kinetik tu kerja yang diperlukan untuk menggerakkan objek daripada halaju ni kepada halaju ni. Yang tu tenaga kinetik. Jadi satu lagi tu, jadi kerja tu boleh jadi macam-macam jenis. Okay, jadi ini MGH. Yang ni setengah MV kuasa 2. Yang belakang ni adalah 510. Dia tak ada formula dia. Sebab friction ni nanti kamu belajar lah waktu kamu masuk IPT nanti. Susah sikit. Dia ada pemalar dia. Okay. Jadi siapa dah buat dah soalan ni? Dapat tak V? Berapa kamu dapat V? V kamu dapat berapa? 4 kan tu. Pandai kamu dapat 4 tu betul. Okay, siapa dapat 4 meter per saat tu betul lah. Maknanya dia punya equation betul. Jadi MGH awal ni kita akan ganti. Dia ada 30. Jadi yang ni kita kena gantilah sebab kerja ni tak ada M kan. Jadi kita kena masukkan lah. 30 darab dengan 10 darab dengan 2.5 sama dengan tengah darab dengan 30 darab dengan V dia. Kita nak cari lagi campur 510. Jadi 30 darab 10 darab 25 tu dapat berapa? Berapa dapat? 30 darab 250. darab 25. Berapa? 750. 50. Iya? Sekejap. Yang mana boleh kira itu 2.5. Okey betul. 750. Okey, jadi bila kita pindah 510 tu maknanya kita buang kerja kita yang menyebabkan disebabkan oleh daya geseran tu dia akan jadi tolak lah. Betul? Jadi 750 tolak dengan 510. Maknanya tenaga kinetik objek tu hanya ada 240.
Betul? Faham tak? Okey nah. Jadi maknanya daripada tenaga awal tu yang convert jadi tenaga kinetik hanyalah 240 joule. Jadi setengah MV kuasa 2 sama dengan 240 joule. Jadi kita dah isi dia kan? Kita pindah lah. Jadi 240 tu darab dengan 2 bahagi dengan 30 punca kan? Betul tak kamu dapat jawapan macam tadi tu? Betul lah dapat punca 16 kan? Betul lah, kecil lah. Okay, jadi dapat jawapan V dia 4. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Tak? Faham lah? Okay. Jadi kalau dia specify kan, maknanya dia cakap kamu kerja tu digunakan untuk benda-benda lain sekali, kita kena include lah equation dia jadi termasuk kerja mengatasi daya geseran tu. Boleh tak? Jadi kalau dia tak mention, maknanya tiada daya geseran lah. Maksudnya macam landasan tu licin. Kan? Jadi kes-kes yang macam tu tak ada daya geseran. Jadi semua tenaga tu bertukar jadi tenaga yang kita nak. Jadi kat sini dia ada pembaziran sebab tenaga geseran tu akan menyebabkan ditukar jadi tenaga haba. Okey, sama dengan soalan bawah ni, dia ada cakap kamu kerja dilakukan menentang geseran kan? Jadi ada juga loss dia disebabkan oleh geseran dia. Okey, mari kita jawab soalan Abu ni. Abu dan basikalnya, menuruni satu cerun bukit yang mempunyai ketinggian 3 meter pada halaju awal 2 meter per saat. Jadi dia start ke atas bukit ni dengan halaju awal 2 meter per saat tanpa mengayuh. Kita tak nak dia bagi daya lebih. Okay, dia tak kayuh pun. Okay, jadi di kaki bukit halajunya ialah 6. Jadi dia dah sampai bawah, halaju dia dah bertambah lah. Sebab ada tenaga kupaian graviti tu dah tukar jadi tenaga kinetik kan. Jadi diberi bahawa jisim Abu dan basikalnya adalah 75 kg. Dia tanya kamu berapakah tenaga kinetik awal yang dipunyai oleh Abu dan basikal. Yang tu senang kan? Berapa tenaga kinetik awal 150. Yes, ada 150 joule. Ingatlah unit untuk tenaga joule lah. Okay. Lepas tu boleh orang lain kira dengan formula setengah MV kuasa 2 Berapa tenaga kupaian graviti awal yang dimiliki dia? Berapa tenaga kupaian graviti? 2250. Betul. 2250 joule. 75 darab 10 darab 3 meter. Jadi yang ni jawapan dia 2250 joule. Okey, jadi dua-dua orang ni dia akan itu adalah tenaga awal kan? 150 dengan 2250 ni kan? Jadi dia tanya kamu, apakah kerja dilakukan untuk menentang daya geseran? Macam mana kamu nak cari tu? Macam nak cari tu? Tolak. Kita kena tolak lah. Kita kena tolak tenaga awal tu dengan apa? Dengan tenaga kinetik kat bawah. Betul. Jadi macam situasi ke atas tu kan. Jadi ada sebahagian tenaga ditukar jadi tenaga kinetik, ada sebahagian tenaga hilang disebabkan oleh daya geseran kan. Jadi kita tengok berapa waktu dia kat ujung ni, berapa tenaga kinetik dia. Maknanya lebih-lebih tu adalah tenaga kita yang hilang lah dalam bentuk daya geseran tu. Jadi yang ni 6 meter per saat. Jadi H dia tak ada. Jadi memang ada tenaga kinetik je kat akhir ni. Setengah MV kuasa 2. Jadi M dia 75. V dia 6 kuasa 2. Dapat berapa tu? 1350. Ya, kira semula. Ya. 1350 Okey, betul tu. Cikgu tengok jawapan akhir. Okey, 1350 joule. Alright jadi faham lah. Jadi tenaga awal dia 150 dengan 2250 kan. Jadi awal dia tulis dalam bentuk equation supaya kamu nampak lah. Akhir. Jadi 150 campur dengan 2250. Akhirnya ada tenaga kinetik campur dengan tenaga yang hilang disebabkan oleh kerja untuk mengatasi daya geseran ni kan. E dia kata buka situ E. Jadi kita nak cari E ni kita buat apa? Kita tolak. Jadi kita tolak dua orang tu dapat apa? Apa dapat daya geseran dia? Tenaga kerja tu. Dapat 1050. Betul, 1050 joule. Maknanya 1050 joule hilang tukar jadi tenaga haba tu. Okey. Jadi kerja dilakukan untuk mengatasi panjang ni ayat ni kan. E itulah tak apa kita kira macam tu. E sama dengan 1050 joule lah. E hilang. E loss. Boleh lah. Faham lah? Okey. Kalau faham, bagus. Okay. Jadi kalau exam mungkin cikgu boleh tanya kamu lah soalan tu kebat sikit lah. Sebab
Kita tahu lah, kita punya exam nanti mesti ada soalan yang hebat sikit. Alright, jadi kalau dah habis yang ni, kita akan sambung kita punya pembelajaran. Kita dah belajar pasal kerja dengan tenaga. Jadi kita nak masuk sikit lagi, kita tinggal kuasa dengan kecekapan sikit lagi. Jadi mungkin kelas ni boleh habis awal. Cikgu buat keluar kertas. Kuasa kecekapan. Jadi kuasa kecekapan, kamu dah belajar dah. Waktu kamu tingkatan 3, Cikgu Rogayah kata, betul? Benda tengok maknanya taklah lama sangat lah. Tenaga pun sama. Kamu dah belajar waktu kamu tingkatan 3 lah. Jadi kalau siapa ada nota tingkatan 3 dia boleh check balik. Ada dah belajar dah lah. Okey. Tadi kuasa dan kecekapan. Kuasa tu apa? Siapa ingat? Kuasa tu apa? Dalam bahasa Inggeris apa? Power. Power lah. Yes, power lah. Power tu apa? Kadar melakukan kerja. Jadi kalau cikgu kata power tu kadar melakukan kerja, maksudnya dia kerja bahagi dengan apa? Kerja bahagi dengan apa? Masa. Masa. Yes. Jadi power ni adalah kadar melakukan kerja. Boleh? Jadi kalau kata kita ada energi, laju mana kita melakukan kerja tu? Kita ada kerja, laju mana kita buat kerja tu? Itulah kita punya power. Ya, okay. Jadi P sama dengan W over T. Jadi W ni kan convert jadi tenaga kan. Jadi sama ada kita boleh kira W tu ataupun kita tulis dia sebagai tenaga. Maknanya boleh jadi tenaga per dengan unit masa. Ada dua bentuk lah. Sama ada kita kata kerja per masa ataupun tenaga per masa. Sama je lah. Kamu tengoklah dia bagi kamu apa. Nah, jadi yang ni adalah kuasa. Dia per dengan masa. Jadi masa ni mesti unit SI kan? Dia mesti dalam unit apa? Ni. Mesti dalam unit apa? Unit SI untuk masa apa dia? S. SI. Okey, mesti dalam unit SI. Okey, jadi atas ni unit dia apa? Kerja ni. Kerja unit apa? Joule. Joule lah. Jadi joule per saat ni dapat unit baru kan? Apa nama unit baru untuk power? Tahu kan? Kita dah belajar tajuk Haber. Apa dia? Apa dia? Lupa dah. Watt. Ni unit dia nah. Watt. Nah, watt tu joule per saat. Ni mesti dalam unit saat lah. Boleh? Joule tu pun sama. Mesti dalam unit kg semua tu baru dia jadi joule kan. Jadi sama juga. Jadi kalau kita nak tulis jawapan tu dalam unit watt, kita mesti pastikan kita punya kerja tu semua dalam unit SI. Nah, watt. Okay, W-A-T-T. Jadi kalau kita tulis simbol dia W sajalah. 20 watt. Kamu kan beli mentol. Kamu nampak kan dia tulis watt tu maknanya kuasa kamu punya alat tu nah. Jadi kalau dia tanya kamu exam, kuasa tu apa? Kuasa tu kadar melakukan kerja. Lagi cepat kamu lakukan kerja tu, lagi berkuasalah kamu. Okay, ataupun lagi powerful lah alat tersebut. Okay, mari kita buat satu contoh. Contoh senang saja. Seorang murid berjisim 45 kg mengambil masa 6 saat untuk menaiki tangga. Okay, ini situasi kamu naik tangga. Cikgu salin soalan lah, cikgu tak tangkap gambar. Jadi murid ni 45 kg, M dia 45 kg. Lepas tu dia ambil masa, dia akan bagi kamu masa lah nah. Sebab kita nak kira power dia overtime kan. Jadi dia akan bagi kamu masa lah 6 saat. Jadi dia kata tangga ni ada 36 anak tangga. Boleh? 36 anak tangga. Dan tiap-tiap satu anak tangga tu tinggi dia adalah 12 cm. Okay. Biasalah soalan fizik atau soalan matematik sikit kan. Kirakan kerja yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Kerja dia. Apa kerja yang dilakukan oleh pelajar ni? Macam mana kita nak cari kerja? Kerja apa yang dilakukan oleh pelajar tersebut bila dia naik tangga? Kamu kena tahu tu. Kerja apa yang dia buat? Kerja naik tangga. Yelah, kita nak kaitkan dengan tenaga kerja ni. Boleh? Supaya kita tahu kita nak pakai formula apa.
Kerja apa dia buat bila dia naik tangga? Kinetik. Tak. Dia ada tenaga kinetik tapi last kali tenaga tu akan bertukar jadi tenaga apa? Gravity. Jadi bila kita naik tangga, kita melakukan kerja untuk mengatasi graviti. Boleh? Jadi kerja yang kita lakukan tu kita boleh dapat dengan kita pakai formula MGH lah, tu maksud cikgu nak. Jadi kerja tu tenaga keupayaan melakukan kerja kan. Jadi bila kita lakukan kerja ditukar daripada satu tenaga dia tenaga lain lah. Jadi kat sini kita tak akan cari dia punya S dia kan, betul tak? Kerja kan sama dengan F darab S kan. Jadi kita akan guna MGH untuk cari kerja dilakukan. Jadi sebab tu kamu kena tengok situasi. Kalau dia suruh cek kerja, kamu tengoklah dia tengah lakukan kerja apa, maklumat apa dia bagi kat kamu. Jadi sekarang ni dia melakukan kerja mengatasi daya graviti. Jadi kita akan cari kerja tu daripada formula MGH. Okey, jadi M dia kita tahu kan 45 kg, G dia kita ambil 10, H dia berapa? H dia berapa? 12. Ya, 12 je. 12 darab 12 darab 36. Tapi kalau kita terus darab 12 dengan 36, kita dapat H yang unit apa? dalam unit cm. cm. Jadi macam mana kita nak dapat dalam unit meter? Tukar orang meter. Tukarlah jadi meter. Tukar siap-siap. 12 tu sama dengan apa? 0.12 meter. Jadi 0.12 darab dengan 36 anak tangga. Ni berapa kerja yang dilakukan dia? Kamu dapat apa? Betul. 1944. Apa unit dia? Apa unit dia? Joule. Joule. Okay, Joule. Sebab tu kita kena tukar meter tu lah. Sebab kita nak tukar jadi Joule, dia mesti dalam unit SI. Ingatlah kamu kena berhati-hati jawab soalan fizik ni. Okay, jadi sekarang ni kita dah tahu kerja dia. Kalau dia tanya kamu kuasa, senang saja kan. Kita akan ambil kerja bahagi dengan masa. Jadi 1944 tu bahagi dengan 6 saat tu lah. Dapat berapa? Berapa kuasa dia? P adalah sama dengan W per T sama dengan 1944 bahagi 6. Apa jawapan dia? Tiga, dua, empat. 324. Unit dia? Watt. Watt. Okay, 324 watt. Betul lah. Senang je lah. Jadi kalau kata dia bagi kamu soalan yang berkaitan dengan kuasa, selalunya kat atas tu mungkin dia akan gabung lah. Soalan struktur yang atas tu dia akan tanya kamu kerja dulu, tenaga dulu. Lepas tu dia akan tanya kamu kuasa dia berapa. Macam tu lah selalunya soalan dia. Okay. Ya. Yang kerja tu formula dia tukar-tukar tu kan? Kerja tu bergantung pada kerja apa dilakukan. Boleh? Jadi kerja tu asasnya formula dia daya darab dengan sesaran kan? Tapi kerja tu kamu kena ingat dia akan tukar jadi tenaga. Jadi kita tengoklah dia tukar jadi tenaga apa, kita boleh pakai juga formula tenaga mana-mana ikut kerja apa kita buat. Alright. Jadi cikgu bagi satu lagi contoh lah. Kita tengok soalan yang susah sikit. Kita tengok semua soalannya senang-senang saja. Sekejap cikgu ambil buku satu lagi. Kulit dah.
Cikgu, dia ada cakap Ya. dia tak boleh masuk kelas. Tak boleh apa? Dia tak boleh masuk kelas. Oh, sebab apa? Sebab line dia. Tak apa, nanti dia tengok video kemudian. Tak tahu. Pasal. Line dia tak elok kot. Siapa yang tak ada? Luqman dah? Tak ada tu. Memang tak ada. Cik Kadilan ni. Ada 11 orang. Memang tak ada. Aduh, tak ada soalan dia senang-senang je. Jadi, nanti bila kamu exam, cikgu boleh cari soalan yang susah-susah. Okey, sekejap. Mana? Kuasa. Yang ni ada soalan ni seronok sikit. Lihatlah. Sebuah elevator. Kebanyakan dia melibatkan tenaga kekuatan graviti lah cikgu rasa. Soalan nombor 2. Sebuah bukan elevator, escalator. Escalator tu apa? Tangga yang gerak. Yes, pandai. Okay. Jadi escalator tangga yang gerak kat mall tu nah. Escalator. Salin lah nah soalan dia. Digunakan untuk menggerakkan 15 penumpang. Maksimum dia boleh muat 15 orang ni. Tiap 90 saat. Pada setiap 90 saat. Dari tingkat bawah ke tingkat 1 dengan ketinggian 6 meter. Dengan ketinggian 6 meter. Okey. Jika berat purata setiap penumpang. Jaris. Okey. Jika berat purata setiap penumpang adalah 65 kg. Tentukan kuasa diperlukan untuk menggerakkan eskalator itu. Boleh? Dalam masa 90 saat. Okay. Tentukan kuasa eskalator itu untuk menggerakkan 15 penumpang. Dalam 90 saat. Dalam 90 saat. Yang ni G dia suruh ambil 9.8. Jadi kita ikut kalau soalan tu suruh ambil 9.8, kita pakai 9.8 lah. Alright. Jadi yang ni lebih kurang sama je kan masa soalan sebelum ni kan. Jadi dia bagi kamu satu situasi. Kita ada 15 orang yang akan naik lift tu setiap 90 saat. Jadi macam mana kita nak cari dia punya kuasa ni, kita cari dulu kerja yang dilakukan. Jadi kerja apa yang dilakukan oleh eskalator kamu? Ni eskalator lah. Graviti. Mengatasi daya graviti. Jadi kita sama je nak kerja arah ni atau kerja arah ni. Kalau kita kata dia nak guna untuk atasi daya graviti, dua-dua nilai dia akan jadi sama. Tak kira kita kira FS pakai yang ni ke pakai yang ni ke, kita akan dapat jawapan sama. Okay. Jadi kat sini ketinggian dia 6 meter kan. Jadi macam mana kita nak cari M dia? Kita kena buat apa? Jisim dia sama dengan apa? Berat 15. Jadi kita anggap jisim purata, maknanya tiap-tiap orang tu 65 kg berat lah. Okay. Darat dengan 15 orang, ada 15 orang naik. Jadi ini maksimum tu lah, maksimum kerja yang dilakukan kalau kata
maksimum 65 kg setiap orang kan. Lepas tu G dia 9.8. Jadi ini work W kamu nak 9.8 darab dengan H dia. H dia 6 meter. Jadi check semua unit dia betul lah. Jadi kamu darabkan dapat berapa ni? Berapa kerja dilakukan oleh kamu punya eskalator ni? RM57,330. 57,330 joule. Okey, jadi berapa kuasa dia? Kuasa dia kita kena ambil kerja bagi masa kan. Jadi W bagi dengan, oh tu Luqman baru nak masuk. W bagi dengan T. Okey, 57,330 bahagi dengan 90 saat. Jadi dapat berapa jawapan dia? Enam tiga tujuh watt. 637 watt. Okey. Dan yang kamu lupa tu adalah unit kuasa nah. Jadi kamu ingatlah. Okey. Kalau tak ingat watt, tulis joule per saat pun betul lah nah. Asalkan kamu tulis unit yang betul. Okey, jadi cikgu rasa kamu dah pandai dah pasal kuasa ni. Dia tak adalah soalan berbeza sangat. Kadang-kadang dia akan tanya kamu lah, siapa yang lebih berkuasa? Boleh? Maknanya siapa yang kuasa dia banyak lagi. Dia akan bagi kamu situasi melibatkan orang, 2 orang ke macam tu. Kamu boleh kira lah. Okey. Jadi kita nak move on. Kita nak tengok konsep kecekapan pula. Okay. Jadi kecekapan ni dalam bahasa Inggeris dia efficiency. Efficiency. Yang ni pun kamu dah belajar. Tapi kita ulang balik. Jadi katakan kita ada sebiji mentol. Mentol lah. Okay. Jadi kalau mentol untuk dia melakukan kerja dia apa? Kerja dia keluarkan tenaga cahaya kan? Betul? Kita perlu bagi dia tenaga input. Kita akan input dia tenaga dalam bentuk apa? Tenaga apa yang kita kira sebagai input untuk mentol? Tenaga elektrik kan. Jadi tenaga elektrik tu tenaga input kita. Tapi tak semua tenaga input tu akan tukar jadi tenaga yang kita nak. Betul? Jadi tenaga input tu tenaga elektrik. Jadi katakan tenaga elektrik yang kamu input tu 20 joule. Kata 20 joule. Tapi bukan 20 joule tu digunakan untuk menghasilkan tenaga cahaya kan. Sebab kamu tahu kan kalau mentol tu pakai filamen, dia kena panas dulu baru dia boleh menyala. Betul? Jadi sebahagian daripada tenaga tu digunakan untuk menyalakan kamu punya mentol tu, ditukar jadi tenaga haba. Jadi tenaga haba yang dihasilkan tu sebenarnya bukan tenaga yang kita nak. Sebab kerja mentol tu keluarkan cahaya. Kan? Betul? Faham? Jadi ada tenaga yang berguna. Tenaga yang berguna ni kita akan kira dia sebagai tenaga output. Lena, tenaga output tu yang hasil yang kita nak daripada alat tu. Jadi kalau mentol kita nak cahaya. Lena, jadi yang ni kita panggil tenaga output. Tapi akan ada tenaga yang terbazir. Lena, loss. Energy loss kan. Jadi energy loss sempat ke ni? Tak apalah. Okay. Jadi tenaga output dengan tenaga terbazir. Okay. Terbazir dalam bentuk tenaga haba lah. Selalunya alat-alat ni dia hilang tenaga dalam bentuk tenaga haba lah. Tenaga haba. Boleh ya? Okay. Jadi kalau kita nak tengok alat tu punya kecekapan, kita akan kirakan dia sebagai peratus. Boleh tak? Jadi peratus tenaga output per tenaga input dapat darab 100%, kita akan dapat kecekapan dia. Thank you. Bye-bye. Budak-budak SPM dah balik dah ini. Habis dah dia. Okay. Balik pada cerita cikgu tadi. Jadi tenaga input, tenaga output dengan tenaga terbazir. Boleh? Jadi kita akan dapat dia dalam peratusan lah. Ingat lah. Dia kecekapan ni 1%. Lagi tinggi kecekapan dia, lagi besar peratus dia. Boleh? Jadi kata alat kamu beli tu 90% kecekapan dia. Maksudnya tenaga terbazir dia kecil.
Tapi kalau kamu punya alat hanya 60% kecekapan, maksudnya dia banyak membazirkan tenaga yang kamu input pada dia. Tak bagus itu. Jadi tujuan kita belajar kecekapan ni supaya kita tahu bila kita pilih alat tu banyak tak tenaga terbazir. Kita boleh jimat tenaga tak? Faham lah? Jadi kita sentiasa nak jimat tenaga lah sebab kita nak jimat kita punya bil elektrik. Boleh? Nah, ni penting lah. Betul kalau beli peti ais, beli ada 5 bintang kan? Sebab kita nak yang jimat tenaga. Okey. Ini formula. Formula. Ingatlah, tenaga output per input. Lihat output per input. Tenaga output. Output tu adalah tenaga yang berguna. Tenaga yang kita memang kerja alat kamu tu. Ini tenaga input darab dengan 100%. Kita akan dapat kecekapan alat tu. Kecekapan ni kalau ikutkan simbol dia macam ni. Dia huruf Greek. Ni huruf Greek nama apa ni cikgu tak ingat tapi rupa dia N ni ada echo ni. Kecekapan. Lalu dalam formula kamu ditulislah kecekapan. Okey. Jadi kalau kata mentol ni tenaga output cahaya dia hanya 5 joule. Tenaga terbazir dia 15 joule. Sebab memang mentol ni tak efisien sebenarnya. Kalau kamu kat rumah ada lampu mentol sebenarnya banyak terbazir lah. Okey, tenaga tu banyak jadi tenaga haba saja. Tenaga elektrik tu tenaga cahaya tu tak banyak, kita akan tukar jadi yang lebih efisien lah. Okey. Jadi berapa? Cuba kamu kira kecekapan dia. Berapa kamu dapat jawapan dia? Apa bahagi apa? 5 bahagi dengan 20. Betul lah. Okey, jadi output bahagi dengan input darab 100%. Jadi berapa kecekapan kamu punya mentol ni? 25. Berapa? 25? 25. 25%. Sikit je lah tu. Lagi kecil maknanya lagi tak efisien, lagi banyak tenaga yang rugi. Jadi satu benda bila kamu kira ni kadang-kadang formula dia kamu tak berapa jelas ataupun tak berapa ingat, dia tak akan jadi logik kalau jawapan kamu lebih besar daripada 100%. Betul tak? Tak akan keluar output yang lebih besar daripada apa yang kita inputkan. Faham tak? Jadi kamu check jawapan kamu mesti bawah daripada 100%. Boleh? Kalau dapat jawapan ribu-ribu. Dia lagi kecil lagi bagus kan? Siapa kata? Lagi kecil lagi tak bagus. 25% ni maknanya banyak tenaga terbazir. Faham? Jadi kalau alat tu alat yang cekap, input 100% tukar jadi output berguna. Boleh? 100%. Jadi alat yang cekap ni kita ada nama special untuk dia. Okay, jadi yang ni ada hanya dalam imajinasi kita sebab kita tidak ada alat yang begitu cekap 100%. Mungkin lepas ni dalam masa depan future nanti kamu tua nanti mungkin ada alat yang kecekapan dia 100%. Kita panggil alat tu alat yang unggul. Alat unggul ni kecekapan dia 100%. Kecekapan 100%. Maksudnya semua tenaga input tu tukar jadi tenaga yang berguna. Tak ada sikit pun yang jadi tenaga yang terbazir. Okey. Jadi kecekapan dia 100%. Okey, jadi kalau kat rumah kamu ada mentol ni, kita akan tukar kepada mentol yang lebih cekap. Bagi tahu cikgu apa mentol yang lebih cekap daripada mentol filamen? LED. Yes. Mentol LED ada lebih cekap sebab dia tak guna prinsip panas dulu baru menyala. Boleh? Jadi tenaga dia akan tukar banyak jadi tenaga cahaya lah kita jimat. Jadi lampu LED, kalau dia tanya kamu penyelesaian, kamu kata kita tukar jadi lampu LED lah. Jadi mungkin ada sikit tukar tenaga haba, kadang sebab kita tak boleh elakkan hukum alam. Tapi sikit saja. Jadi kita tukar jadi mentol LED, jimat sikit. Okay, mari kita buat sikit soalan. Alright, first kali sabar dulu ini formula dia tapi boleh jadi formula tu power. Boleh tenaga output bahagi tenaga input ataupun power output bahagi dengan power input. Mana-mana satu pun dapat jawapan yang sama. Jadi kalau dia bagi kamu power, kita terus guna power. Kalau dia bagi kamu energy, kita pakai energy. Jadi P output bagi P input ataupun E output bahagi dengan E input darab 100%, kita dapat kecekapan. Right, mari kita tengok sikit soalan. Sabar. Alright. Ini pun soalan dia simple saja. Selalunya dia akan gabungkan atas tu dia tanya pasal tenaga. Last kali kirakan kecekapan alat. Selalunya bentuk yang macam tu lah. Buku mana yang lebih sesuai. Ini ya. Nanti kamu belajar pasal elektrik, nanti kita akan belajar alat yang dia akan tulis alat tu unggul. Jadi bila dia kata unggul, kamu kena ingat lah yang dia tak ada loss, tak ada power loss.
Semua tenaga digunakan sebagai kerja yang berguna. Nah, okey. Mana je soalan kecapan? Ada kah? Ni soalan tadi. Ni soalan lain. Output per input kan juga. Mesti output bahagi input. Kalau kamu terbuat input bagi output, dia akan dapat lebih besar daripada 1%. Maknanya salah tu, kamu dah buat terbalik lah. Macam tu cara kita check. Kita check jawapan kita logik ke tak logik. Okay. Kejap. Cuba cari dalam buku soalan. Ini last bahagian daya, kamu boleh lega. Okay. Bersama. Alright. Mana soalan? Sorry. Tak apa. Kita tekan. Tapi dia jadi error pula lah. Senang lah kerja dia. Okay. Sebuah crane. Ni soalan tu lebih kurang je lah. Cikgu rasa selalunya bentuk dia satu atau dua bentuk saja, jadi tak susah sangat lah. Jadi sebuah crane mengangkat beban. Yang ni banyak keluar dalam SPM tahun ni lah, pasal motor ataupun crane yang buat kerja. Lepas tu kira kecekapan macam tu lah. Cikgu pergi kamu soalan. Ni soalan nombor 3. Sambung kan ni kan. Soalan nombor 1 balik boleh. Sebuah crane mengangkat beban 500 kg ke ketinggian 12 meter dalam masa 8 saat. Okey. Kuasa input dia bagi. Kuasa input crane tu apa? Kuasa kita bagi tenaga dia lah. Okey, jadi kuasa input ialah 45,000 watt. Okey, berapakah kecekapan motor yang digunakan? Okey, jadi kita ada motor dalam crane tu kan, berapa kecekapan dia? Motor yang digunakan. Okey. Okey, jadi yang ni kita ada alat, kita punya crane kan. Jadi crane tu dia buat kerja apa? Kerja apa yang berguna? Kerja angkat beban lah, betul? Jadi kita inputkan tenaga kat dia dalam bentuk tenaga apa-apalah. Kata dia pakai diesel ke apa. Dia tenaga daripada pembakaran diesel tu, tenaga input kita tukar jadi tenaga untuk crane tu guna angkat beban kan. Jadi kita nak kira kecekapan dia. Macam mana kita nak kira kecekapan dia? Kita kena cari apa? Kita dah ada kuasa input kan. Kita kena tahu. Kita kena tahu kuasa output dia. Jadi macam mana kita nak cari kuasa output dia? Kerja dia apa? Kerja dia Tenaga graviti. Betul. Crane tu dia akan angkat beban kan. Jadi dia akan dapat dia akan lakukan kerja untuk mengatasi tenaga graviti kan. Okey, daya graviti. Jadi kita akan pakai formula MGH lah untuk cari dulu dia punya energi dia ataupun dia punya work dia. Alright, jadi M dia 500. Ingat lah simbol-simbol dia. G dia 10 lah sebab dia tak beritahu kita G kan. Maknanya G tu 10. H kita 12. Dapat berapa tu? $60,000. 60,000. Yang ni 60,000 joule kan. Jadi sekarang ni yang dia bagi kat kamu kuasa input kan. Jadi kita kena tukar ni jadi kuasa lah. Saya nak tukar jadi kuasa. T sama dengan? Bagi masa. Kita bagikan dengan masa. W per T. Jadi sama dengan 60,000 bagi dengan berapa masa yang dia ambil?
8. 8 saat. Okey. 8 saat. Okey, dapat jawapan berapa tu? 7,500. Betul lah, 7,500. 7,500. Joule. Joule lah, bukan watt. Watt lah, okey. Jadi sekarang kita nak kira kecekapan, apa bahagi apa darab 100%? 7,500. Bagi 7,500 bahagi input dia berapa? 45,000. 45,000 darab 100%. Darab 100%. Ni dapat berapa? Berapa kecekapan krim kamu ni? Berapa efisiensi dia? 16%. Sikit saja nah. 16.666. 67. Okey. 16.67%. Peratus lah, dia tak ada unit lah. Okey. Sikit saja nah, dia banyak terbazir. Okey. Faham lah? Jadi ini cara nak kira kecekapan. Jadi kadang-kadang dia tanya kamu berkaitan konsep ni lah. Dia tanya kamu berapa yang terbazir. Ni kita boleh, kamu tengoklah maklumat apa dia bagi. Kalau kita faham, kita boleh jawab apa bentuk soalan saja yang keluar. Alright, jadi kita dah habis dah bahagian kerja kuasa tenaga kecekapan. Nanti kamu akan datang balik sekolah, baru kita akan belajar kekenyalan. Jadi minggu depan tak ada kelas sebab cikgu kena cuci kelas kamu. Cikgu kena buat gotong royong. Lepas tu kamu cuti seminggu kan? Kamu cuti seminggu, jadi kita akan jumpa untuk last segmen untuk kamu punya tajuk daya ni. Ada soalan tak? Tak ada. Senang saja kan? Okay, jadi senang saja kelas hari ni. Kuasa kecekapan ni simple saja. Okay, jadi sama ada dia ingat ke tak ingat tu je. Jadi kalau tak ada soalan